Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbi inni a'udzu bika min syururi nafsi wa min sayyiati a'mali. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Banyak-banyak kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah kurniakan. Mudah-mudahan Allah menambahkan lagi nikmat tersebut dengan kesyukuran kita, insya-Allah. Menyambung bicara kita tentang surah-surah yang berada dalam Al-Quran, khususnya dalam juz Ammah, khususnya dalam surah Al-Alaq, yang mana pada kesempatan yang terakhir kita kongsikan bagaimana penurunan ayat-ayat 5 ayat pertama surah Al-Alaq, iaitu wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah ceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menerima wahyu tersebut. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam merasa gemetar sehingga pulang ke pangkuan isterinya, diminta untuk diselimutkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa seram sejuk. Ini pengalaman yang pertama mendapat wahyu. Baginda sallallahu alaihi wasallam agak terkejut dan gemetar. Kemudian mengikuti nasihat isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjumpa dengan sepupu Sayyidatina Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal merupakan seorang ahli kitab. Beliau menyampaikan dan mengatakan inilah yang dialami oleh setiap rasul, dan ini petanda yang baik. Dan Waraqah bin Naufal juga menyambung, kalaulah dia berumur panjang, nescaya dia akan menyokong dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebutkan juga petanda-petanda yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diusir oleh penduduk negerinya dan juga kaum kerabatnya dan juga ataupun suku kaumnya. Yang itu semua yang berlaku. Dan insya-Allah kita akan masuk ke ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam. Dia yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah, dan Tuhan engkau sangat pemurah, yang mengajarkan penulisan dengan kalam, dan dia mengajarkan manusia perkara-perkara yang tiada diketahuinya. Ayat yang pertama, Allah SWT berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini adalah permulaan kata-kata. Wahyu yang pertama, perkataan yang pertama Allah SWT turunkan adalah bacalah. Ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruhnya membaca, menulis dan mencari ilmu pengetahuan. Dan seruan demikian merupakan cogan ataupun merupakan tagline bagi agama Islam yang bermaksud, bacalah olehmu ya Muhammad kitab suci Al-Quran yang dimulakan dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan sekalian makhluk dan sekalian alam. Di sini Allah SWT menyebutkan bacalah dengan nama Tuhanmu. Juga boleh diertikan atau boleh difahami dengan bacalah dengan nama Tuhanmu, yakni mulakan setiap perkara yang hendak engkau lakukan dengan membaca nama Tuhanmu. Oleh itu kita digalakkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk sebelum kita melakukan apa sahaja perkara, agar perkara yang kita lakukan itu beserta dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Juga boleh difahami daripada ayat ini dengan Allah SWT menyebut
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bukan semata-mata menyuruh kita menyebut nama Allah SWT, tetapi boleh juga difahami Iqra isma rabbikal ladzi khalaq, maksudnya bacalah nama Tuhanmu. Kemudian Allah SWT menyambung khalaqal insana min 'alaq. Pada ayat yang pertama Allah SWT menyebutkan Tuhanmu yang menciptakan. Tidak dikhususkan menciptakan apa, kerana tiada satu perkara pun di alam ini melainkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat yang kedua Allah Taala menyebutkan khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Di sini kenapa manusia itu disebut dalam ayat ini? Tiada perkara yang disebutkan dalam Al-Quran melainkan ia menunjukkan sesuatu. Di sini Allah SWT menyebut manusia adalah kerana manusia itu adalah ciptaan yang dimuliakan dan rupa bentuknya adalah yang sebaik-baik rupa bentuk. Jadi itu yang Allah SWT sebutkan juga dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Juga ia ibarat tafsiran bagi perkataan khalaq, mencipta, sama seperti yang mana Allah SWT juga menyebutkan dalam surah Ar-Rahman. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Juga di permulaan surah Ar-Rahman itu lebih kurang sama dengan permulaan surah Al-Alaq. Juga Allah Taala menyebutkan penciptaan, tetapi menyebutkan penciptaan manusia, dan juga Allah Taala mengajarkan manusia ilmu pengetahuan. Di sini yang Allah Taala maksudkan penciptaan manusia daripada alaq, iaitu darah beku, dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah adalah anak-anak daripada Nabi Adam AS. Kerana Nabi Adam AS tidak diciptakan daripada alaq, tetapi zuriat Nabi Adam AS dan seterusnya, itu yang dimaksudkan penciptaan daripada segumpal darah yang beku. Kemudian Allah juga menyambung Iqra. Allah emphasizekan lagi, tekankan lagi, bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu sangat pemurah. Di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah ya Muhammad, sedang Tuhanmu itu adalah Tuhan yang sangat pemurah. Dan juga Allah langsung menyambung, Allah menyebut sifatnya, sifat yang sangat pemurah. Kemudian Allah SWT menyebutkan allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia, mengajarkan penulisan dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia perkara-perkara yang tiada diketahuinya. Ibaratnya Allah SWT menunjukkan bahawa pengajaran manusia, iaitu memberi manusia ilmu pengetahuan, itu adalah antara bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga antara nikmat yang terbesar untuk umat manusia, dan juga bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bacalah ya Muhammad, sedang Tuhanmu itu sangat pemurah, tiada taranya. Maksudnya Allah memang Maha Pemurah, tiada yang lebih pemurah daripada Allah SWT. Dan bukti kemurahannya adalah dia telah mengajarkan manusia untuk pandai menulis dan melukis dengan menggunakan pena ataupun kalam. Manusia diajarinya berbagai ilmu pengetahuan yang tidak pernah diketahuinya, dan diubahnya manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan yang terang benderang. Sebagaimana Allah SWT mengajar menulis dengan perantaraan kalam, dia juga mengajar engkau ya Muhammad tanpa memakai perantaraan, sekalipun engkau seorang yang buta huruf, tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Di sini kenapa Allah SWT menyebutkan penulisan adalah kerana penulisan adalah satu bentuk penyampaian ilmu, yang mana ilmu itu dapat dikekalkan. Kita lihat, hari ini kita pelajari pelbagai perkara. Kenapa kita boleh pelajari perkara tersebut adalah kerana ilmu tersebut ditulis. Buktinya yang pertama, contoh yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu pada asalnya tidak ditulis.
bahkan dihafaz, tetapi kerana ditakuti kehilangannya, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengusulkan dan menyusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, dan juga usaha tersebut disambung oleh Sayyidina Uthman ibn Affan melalui Sayyidina Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan mendokumentasikan Al-Quran menjadi suatu buku, menjadi satu mushaf melalui penulisan. Dan dengan penulisan inilah Al-Quran turun-temurun dapat disampaikan. Di samping penyampaian Al-Quran melalui riwayat ataupun melalui cara secara lisan dan secara hafazan, tapi melalui penulisan itu adalah proses pembukuan ataupun proses mengekalkan ilmu pengetahuan itu. Orang bijak pandai dalam Arab menyebutkan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Maksudnya ilmu pengetahuan itu adalah ibarat binatang buruan, wal kitabatu qayduhu, dan juga penulisan itu adalah tali bagi mengikat binatang buruan tersebut. Kalau kita tidak mengikatnya, nescaya ia akan hilang. Mungkin hilang, kalau binatang buruan itu tidak diikat, dia akan hilang dan lari. Tetapi kalau dia diikat, kita dapat menawannya ataupun dapat peganglah. Kemudian disambung qayyid suyudaka bihablil wasiqah. Maksudnya ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Maksudnya setiap ilmu yang kita dapati haruslah kita catat dan kita tulis agar ilmu tersebut kekal. Kalaupun kita cuba nak menghafalnya, mungkin selepas berlalu beberapa masa kita mungkin akan terlupa, tetapi dengan kita merujuk kepada tulisan, ia mengekalkan ilmu tersebut. Dan juga Allah SWT pada akhirnya menyebutkan allamal insana ma lam ya'lam, dan juga Allah mengajarkan kepada manusia apa sahaja yang tidak diketahuinya. Disebutkan di sini, dikatakan bahawa insan di sini adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi menjangkaui maksud insan dan menghadkan Rasulullah SAW sebagai insan di sini juga kita lihat, kalau kita menjangkaui maksud insan sebagai umum, memang selain Rasulullah SAW juga kita mendapat ilmu pengetahuan, mempelajari apa yang kita tidak ketahuinya dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi di sini Allah SWT sebagai permulaan surah menyebutkan tentang penciptaan manusia, menyebutkan juga tentang bagaimana manusia itu dimuliakan dengan ilmu pengetahuan. Nanti pada ayat-ayat yang seterusnya kita lihat bagaimana manusia itu walaupun telah dimuliakan, sebahagian manusia itu akan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah menyebutkan tidak semua manusia itu apabila telah dimuliakan dia menyedari kemuliaan tersebut. Bahkan rata-rata dan ramai manusia itu secara umumnya akan menjangkaui ataupun melanggar batasan. Itu yang Allah Taala sebutkan, kalla innal insana la yatgha. Tetapi tentang ayat-ayat yang seterusnya ini insya-Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Semoga apa yang kita telah kongsikan mendatangkan manfaat dan mendatangkan faedah, juga mendatangkan kita kefahaman. Apabila kita membaca Al-Quran, kita lebih memahami ayat-ayatnya, lebih mudah untuk kita mentadabbur Al-Quran. Kerana Al-Quran itu apabila kita gagal untuk mentadabburnya, ditakuti kita akan menjadi golongan yang Rasulullah SAW menyebutkan pada suatu zaman nanti akan datang manusia yang apabila membaca Al-Quran, Al-Quran itu tidak menjangkaui kerongkongnya, sekadar di mulut saja, tidak masuk ke dalam hati. Kita harapkan dengan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari maksud-maksud dan tafsiran Al-Quran ini, membantu kita untuk memasukkan Al-Quran dalam hati kita, insya-Allah. Dan akhir sekali kita berdoa, semoga Allah SWT menjadikan kita golongan orang yang baca Al-Quran lalu meninggilah darajatnya, bukanlah kita menjadi orang yang membaca Al-Quran lalu celakalah ia, waliyadzubillah. Allahumma ja'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayashqa
وأذلنا تحت ذل عرشك ممن كملته خلقا وخلقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم وأعظم أحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.